dan kepada yang sedang menonton sekarang, suka untuk saya menyeru kepada semua untuk kita share ramai-ramai. Kalaupun tak sempat nak tengok hari ini, kita share di Facebook dan boleh tengok di waktu lain insya-Allah, dan ikuti sesi yang seterusnya. Hari ni baru mukadimah. Mukadimah tu rasa macam macam nak kena habiskan semua ni baca ni kan. Semangat insya-Allah. Semoga semangat ini dikongsi bersama. Alhamdulillah, Ustazah Syifa, terima kasih banyak. Ustazah Syifa ni di sana belum sahur lagi Belum, ada lagi 45 minit. Jadi kalau nanti saya hilang tu, minta maaf pergi makan. Okey, insya-Allah. Dan sekarang ni seterusnya kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Alwani. Rasanya telah bersedia insya-Allah. Ustazah Dr. Alwani merupakan Timbalan Pengarah Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya, yang juga merupakan pensyarah kanan Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Universiti Malaya, dan juga merupakan Ketua Rakan Hidayah Nilai. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana suara? Alhamdulillah, terbaik. Jadi Ustazah, nampaknya semoga yang kita kongsikan pada hari ini sebenarnya membawa manfaat kepada kita, dan juga manfaat ni bukan saja untuk kita tapi untuk semua. Dan buku ini satu buku yang cukup baik untuk dikongsikan bersama dengan semua wanita khususnya, dan juga sebenarnya bukan wanita, sebenarnya lelaki pun kena tahu berkenaan dengan buku ini. Jadi Ustazah, dengan ini akan panjang pula kan Amy punya kupasan ni. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi saya akan menyambung perbincangan jilid ketiga. Sebelum itu terima kasih saya ucapkan kepada pengancur Akademi Dr. Har kerana memberi kesempatan untuk berkongsi. Okey, jilid ketiga ni, cara persembahan saya adalah perkongsian ini saya akan bagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah melihat konteks diskusi isu wanita ni secara umum. Kalau tak dengar ataupun ada benda tak clear, tolong alertkan saya sebab saya hanya melihat slide saya sekarang ni. Kemudian baru saya masuk ke perkongsian apa yang ada di jilid 3 secara ringkas, memandangkan kita nak bagi surprise factor dekat situ kan. Surprise factor untuk kita tengok kemudian apa benda yang diceritakan secara detail oleh pengarang buku. Baik, konteks isu kewanitaan muslimah ni sebenarnya dia secara umumnya dia start daripada isu wanita dalam dunia kan. So kita tengok dalam dunia ni ada something happen, maka wujudlah satu gerakan feminisme, dan itu satu ekstrim. Dan satu ekstrim lain bila sambut kepada respons kepada gerakan feminisme ni adalah satu yang dinamakan penindasan ataupun golongan yang terlampau strict dengan wanita muslimah lah, dalam erti kata dalam konteks macam kita ni, bukan wanita umum, wanita muslimah yang menggunakan dalil-dalil agama untuk merigidkan ataupun menyempitkan ruang lingkup penglibatan wanita dalam masyarakat. Bukan sahaja masyarakat sahaja, tapi kita dapati bahawa dalam rumah tangga pun ada kecenderungan pihak tertentu untuk mengguna pakai dalil bagi tujuan kepentingan diri dia sendiri. Kalau dia suami, dia minta ketaatan yang membutuli dan sebagainya tanpa memberikan hak sebagai pelindung kepada wanita tersebut. So, kalau feminisme ni kita nak cerita macam mana dia boleh wujud. Dia wujud daripada first kali wanita dah suffer dalam dunia ni kan. Kalau dalam Quran tu kita tahu daripada penceritaan macam mana Firaun memperlakukan wanita, tak ada dengan cara hormatnya, dan kita tahu juga macam mana zaman jahiliah anak-anak wanita dibunuh kan dan sebagainya. Dalam tamadun Cina pun wanita-wanita ni dijadikan gundik dan sebagainya. Ramai sangat gundik-gundik di istana, ratusan yang menjadi hamba kepada raja.
Sama juga perkara yang berlaku di negara Eropah dan negara barat secara keseluruhan. Mereka tidak ada pemilikan, tidak ada hak pemilikan. Mereka boleh dijual sebagai okey, dia dikahwini oleh lelaki tetapi boleh dijual kepada orang lain. Itulah betapa hinanya wanita pada zaman tu. Penindasan-penindasan yang berlaku, jadi respons kepada itu adalah gerakan emansipasi wanita. Gerakan emansipasi ni sesuai dengan kemunculan secularism. Bila kita sebut secularism ni ada latar belakang sejarah dia pula. Secularism ni maksudnya secara ringkas, maksudnya peranan agama dipisahkan daripada kehidupan seharian ataupun peranan itu dikecilkan ruangnya daripada aplikasi dalam kehidupan manusia. Kenapa wujud pemahaman ni? Sebab ada satu zaman di mana pihak gereja terlampau menyekat kebebasan berfikir. Mereka paderi-paderi menyalahguna kuasa sehingga menindas rakyat. Ni cerita tindas. Bila tindas je adalah yang bangkit. Bila bangkit tu sampai benci kepada agama. Ini pengalaman Kristian yang berlaku di barat. Jadi sebelum kita nak tengok pengalaman sekularisme tu di tengah-tengah ni dekat penindasan wanita, sebelum gerakan emansipasi ni berlaku kan, kat sini lebih kurang lah. Rasulullah dah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ajaran Islam yang memberi tempat khusus kepada wanita, memberi hormatan kepada wanita. So itu yang kita nak tengok dekat dalam buku-buku karangan Profesor Abdul Halim Abu Syuqah ni. Bagi saya buku ni sangat menarik. Nanti saya ceritalah bab tu. Okey, gerakan emansipasi ni jadi lebih rancak dengan revolusi Perancis, dengan Enlightenment, di mana para pemikir barat ni dia dapat harta daripada penjajahan dan sebagainya kan. Jadi gerakan ilmu tu makin pesat, feminism pun makin juga inilah mendapat tempat, mendapat suara. Sebab ada juga di kalangan lelaki-lelaki yang dah achieve, yang dah sampai satu peringkat enlightenment ni, maknanya dah cerdik lah, guna akal lebih banyak, falsafah penulisannya, dia menganggap agama tu bodoh kan. Lelaki-lelaki ni ada juga statement-statement yang menghina perempuan-perempuan. Ini tak bagus lah benda tu kan. Okay. Itu berlaku di barat. Banyak hak-hak yang diminta, ada hak-hak tu yang sekali kita dengar tu wajar, tapi ada hak-hak yang tidak wajar, yang minta kesamaan yang secara tak munasabah kepada semua perkara kan. Jadi kebebasan bersuara itu ada haknya dalam Islam sebab kita tertakluk kepada peraturan ilahi yang sebenarnya menjaga fitrah kita, bukannya melempiaskan nafsu semata-mata. Okay, tapi peliknya, janggalnya adalah ada feminism Muslim. Siapakah mereka? Ini satu benda menarik juga untuk kita tahu. Ada golongan-golongan tertentu yang cerdik pandai sebenarnya tetapi mungkin tidak mengkaji dalil secara keseluruhan. Jadi wujudlah ketidakseimbangan pemahaman sehingga ada tindakan-tindakan yang kurang sesuai menurut kacamata Islam yang syumul. Okay. Kita tak nak berada dalam ekstrim yang ini, termasuk juga menjadi feminisme Muslim. Sebab pada hakikatnya kita tak perlu pun kepada idea feminisme. Walau bagaimanapun, ada satu lagi ekstrim. Tak best lah gambar Hamadi ni keluar awal. Sebenarnya nak buat gambar dia lambat sikit. Okey, ada wujud golongan konservatif. Jadinya feminisme Muslim ni kadang-kala ada benarnya kata-kata mereka dari segi teori dalam Islam tu memang ada. Tetapi ada juga secara realitinya ada lelaki-lelaki, suami-suami
yang menyalahgunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan peribadi, dan itu telah menjahanamkan sistem keluarga yang sepatutnya mensucikan kedudukan wanita tu, bukan memperhambakan wanita dalam rumah tangga untuk serve the interest ataupun untuk mengabdikan diri kepada lelaki tu. Macam itulah. Jadi ini adalah satu isu lah yang kita perlu lihat secara saksama. Okay? Dalam buku Abdul Halim Abu Syuqah ini, dia mengkaji dalil-dalil daripada awal lagi, dan dalam jilid 3 ini dah mula zoom in. Maknanya dalam jilid 2 tadi yang Syifa dah huraikan tentang penglibatan wanita dalam ruang sosial dan interaksi wanita dengan lelaki. Dalam jilid 3 pula ada di zoom in kepada apa hujah-hujah golongan konservatif ni untuk meletakkan satu posisi bahawa tak boleh, perempuan tak boleh keluar rumah, perempuan kena duduk, kena ada pemisahan dengan lelaki, perempuan tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh ini, macam-macam tak boleh. Banyaklah. So inilah benda yang berlaku dalam masyarakat, which is real experience. Jadi banyaklah kalau kita nak tengok dari aspek contoh hidup contoh hidup suami dalam rumah tangga, mungkin seorang ustaz yang memberi ceramah dekat luar, cara dia fikir tidak seimbang sebenarnya kerana tidak mengambil kira dalil-dalil yang banyak yang akhir sekali pandangan Islam tu sederhana duduk tengah-tengah antara dua ekstrim tadi. Tapi pandangan-pandangan ini yang mendominasi masyarakat. Kalaulah lelaki tersebut adalah hakim dalam sesebuah negara, dalam sebuah sistem syariah, maka sangat sayanglah benda ni berlaku kerana kes rumah tangga yang dipersembahkan oleh hakim, oleh peguam-peguam mungkin tak menang menyebelahi pihak perempuan yang tertindas dalam rumah tangga kerana hakim tu terlampau melihat perkara-perkara yang tidak seimbang. Okay. Itu secara sekali lagi tentang mukadimah ataupun konteks yang saya berikan secara ringkas. Panjang juga ringkas tu pun untuk sebelum kita tengok apakah kandungan kandungan ringkas jilid 3. Okey. Jilid 3 ni dia taklah macam jilid 1, jilid 2 ada 8 kan, 8 pasal. Jilid 3 ni hanya ada 3 pasal. 1, secara umum, wanita dalam kehidupan sosial. Yang kedua, zoom in kepada perbahasan tentang ayat 53 dari surah Al-Ahzab. Itu ayat tentang mintalah dari belakang tabir. Jadi tabir tu, saya tak guna perkataan hijab dekat sini sebab saya takut nanti ada yang salah faham. Hijab mar'ah ni, hijab yang kita pakai ni memang wajib. Tak ada ni kan, tak ada pertikaian dekat situ. Tapi yang dimaksudkan ni hijab dekat situ tu adalah tabir. Tabir yang macam langsir lah kita kata. Langsir yang memisahkan antara perempuan dengan lelaki. Dan topik yang ketiga adalah sadduz zari'ah ataupun menyekat jalan-jalan yang membawa kepada dosa. So konon-kononnya orang-orang tertentu tu rigid, tak bagi perempuan keluar, tak bagi terlibat dalam social life adalah kerana nak mencegah daripada berlaku maksiat yang besar akibat interaksi perempuan dengan lelaki. Baik. Kemudian jadi Profesor Abdul Halim Abu Syuqah ni dia bahagikan lagi bila dekat chapter pertama tu, fasal pertama penglibatan sosial muslimah dia bahagi lagi kepada 3 bahagian. 1, apakah dakwaan-dakwaan pihak tertentu tadi tu? Apa dakwaan-dakwaan dari sirah yang dikemukakan oleh golongan tadi?
Dibagi dakwaan tu dan dibagi bidasan satu persatu. Yang menariknya yang kita nak tahu tu apakah bidasan tu lah kan. Tapi memang tak cakap lah dalam pengenalan ni supaya ada surprise factor tu terjaga. So yang kedua, aspek yang kedua untuk penglibatan sosial muslimah adalah dibagi 15 dalil yang diguna pakai oleh pihak tertentu tu dan bidasan-bidasan beliau, dan akhir sekali pendapat-pendapat yang dikemukakan serta bidasan-bidasan. Sebenarnya pendapat-pendapat dengan dakwaan-dakwaan ni macam lebih kurang sama, tapi ada perbezaan di mana pendapat ni lebih kepada general statement orang tu, taklah berdasarkan dalil sirah ke apa, tapi ada pertambahan poin disebutkan dekat bahagian pendapat-pendapat ni. Okey, apa dakwaan-dakwaan pihak-pihak ni? Ada 4 dakwaan utama. Pertama, pihak ni mendakwa bahawa Rasulullah tu interact dengan wanita yang ada dekat public sphere ataupun dekat ruang awam, itu adalah satu action ataupun perbuatan yang khusus kepada Rasulullah saja. Maknanya orang-orang awam yang lain, lelaki-lelaki yang lain kat dalam dunia ni tak sesuai buat macam Rasulullah. Dalil tu khusus macam mana khususnya Rasulullah qiyam tiap-tiap malam contohnya. Itu khusus untuk Rasulullah saja. Khususlah maksudnya. Yang kedua, lebih kurang je, nombor 2 dengan yang pertama. So tindakan Rasulullah kepada para wanita. Kedua, interaksi Rasulullah dengan para wanita khusus. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahawa lelaki dengan perempuan ni dia punya interaction, dia punya hubungan mesyuarat ke apa benda ke, itu beli belah ke, itu berlaku hanya dalam keadaan darurat sahaja. Maknanya sepatutnya duduk kat rumah, biarlah lelaki yang pergi berjual beli ke, bermesyuarat ke, menjaga pesakit ke, macam itulah dengan kata lainnya. Asalnya dilarang. Ni ada pendapat macam tu sebenarnya. Dan akhir sekali yang keempat, dakwaan yang mengatakan bahawa bolehlah Rasulullah dengan para sahabat buat. Sebab ada hujah lah. Apa ni hujah yang dijawab oleh Prof ni kan. Dia dah jawab, Prof Abdul Halim ni. Dia jawab tentang para sahabat dan sebagainya. Lepas tu ada dakwaan lain lah. Dakwaan lain tu adalah bolehlah Rasulullah dengan masyarakat pada zaman tu soleh. Diorang dapat hindar daripada fitnah. Sekarang ni masyarakat dah rosak dengan pengaruh macam-macam. Macam mana nak jaga kan? So, kita terpaksa sekat. Yang ni yang di zoom in dekat chapter khusus tentang Saddul Dhara'i tu. Betul. Dr. Alwani? Ya, saya. Okey, nampaknya kita ada soalan. Kalau boleh kita selit sikit boleh ke? Takutnya. Boleh. Okey, insyaAllah daripada Zahida Yasmin, mohon pandangan. Jika seorang lelaki ataupun suami mengatakan perempuan, yakni isteri, tak perlu keluar untuk berdakwah kerana keluar dakwah lebih kepada peranan lelaki. Tapi bagi lelaki tersebut, dakwah seorang isteri hanya dakwah dalam lingkungan anak-anak, dalam lingkungan keluarga. Jadi, bagaimana dengan jawapan? Ini adalah isu yang evergreen sebenarnya daripada banyak orang menghadapi dilema ni, dan saya ingin menjawab dalam konteks ini. Secara teorinya kita boleh cakap bahawa tak betul pemahaman tu. Yang sebetulnya adalah perempuan dan lelaki sama-sama bertanggungjawab untuk berdakwah, sama ada di dalam ataupun di luar rumah. Tetapi saya memahami bahawa perempuan yang mengalami yang berada dalam situasi tersebut, situasi larangan suami tersebut, akan menghadapi dilema untuk keluar berdakwah. Ini adalah natural. Boleh dia stres lah, dia akan sentiasa dilema, rasa bersalah dan sebagainya, sebab tanggungjawab menjaga anak tu diletak sepenuhnya ke atas dirinya. Ada beberapa kesalahfahaman di dalam aspek tanggungjawab dakwah kepada anak tersebut diletakkan kepada perempuan saja. Yang senangnya kita tengok hadis Rasulullah SAW
kullu maududin yuladu 'ala al-fitrah fa'abawahu an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapanya, bukan seorang kedua ibu bapanya yang bertindak untuk menyahudikan, memajusikan, mengkristenkan, memajusikan. Dengan kata lain, membentuk karakter anak tu, menjadikan dia apa. Okay. Jadi di situ menunjukkan bahawa adanya saling bantu-membantu peranan antara suami dan isteri dalam membesarkan anak. Isu dia dekat situ ialah mengapa ia disempitkan. Dinamik ini sangat susah difahami melainkan kita tahu apa yang lelaki tu fikir dan apa yang perempuan fikir, karakter masing-masing dan sebagainya. Tetapi untuk memudahkan, bukanlah memudahkan juga, antara perkara yang boleh dimuhasabahkan oleh wanita tersebut adalah, okay, kalau dia tak keluar, apa yang dia boleh buat kat rumah dalam zaman teknologi ni? Itu membolehkan dia untuk reach orang yang di luar. Maka kalau itu boleh dilakukan, sila lakukan. Kerana tanggungjawab itu tidak lari selagi mana seseorang itu mampu dan berkebolehan untuk melakukan dakwah. Dia punya talent tu tak patut disimpan dalam rumah sahaja. Itu sekiranya dia mampu. Tetapi sekiranya dia tidak mampu, maka kapasiti untuk berdakwah itu hanya terletak kepada kemampuan seseorang itu sahaja. So don't worry. At the same time, itulah doa kepada Allah supaya ada jalan lah. Sebab kadang-kadang bila kita disekat-sekat untuk keluar untuk berdakwah, sebenarnya nak keluar, having the spirit untuk keluar untuk berdakwah tu mujahadah juga. Jadi bila ada orang suruh duduk dalam, mula-mula je rasa tak selesa, tapi ada kemungkinan rasa complacent tu ada. Itu masalah juga. Sebab pada hakikatnya kena keluar. Itulah mujahadah sentiasalah untuk membolehkan satu usaha dakwah sentiasa berlaku dalam apa juga keadaan. Wallahualam, tak pasti sama ada jawapan tu macam mana tapi saya teruskan mohon izin saya teruskan. Okay. 15 dalil yang digunakan pakai oleh pihak tertentu. Okay. Pertama, surah Al-Ahzab ayat 33 yang bunyi ni waqarna fi buyutikunna, dan kekalkanlah kamu dalam rumah kamu. Okay. Kedua, surah Al-Ahzab ayat 53 tentang ada tabir antara wanita. Sebenarnya itu ummahat al-muslimin, isteri-isteri Nabi. Yang ketiga, hadis tentang saudara suami ataupun ipar adalah kematian. Al-hamu al-maut. Ini dalil yang digunakan. Yang keempat, Nabi tak ziarah rumah Madinah kecuali rumah Ummu Sulaim dan rumah para isteri baginda. Kelima, Ummu Salamah dengan seorang lagi wanita, diminta berhijab ataupun diminta ada tabir, masa-masa tu, masa berinteraksi dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, walaupun Abdullah itu buta. Kemudian hadis Ummu Humaid yang mengandungi pesanan bahawa wanita ni solat dia, tempat solat paling baik dia dekat bilik tidur dia sendiri. Kalau tak bilik tidur dia dekat ruang dalam rumah dia yang lain, tapi dalam rumah dia. Macam itulah ada dia punya stages tu. Tapi bukanlah solat dekat masjid. Okay. Nombor 7. Dakwaan yang ketujuh. Hadis riwayat Bukhari. Izinkan wanita untuk pergi masjid pada malam hari. Ini difahami sebagai dia orang boleh keluar malam-malam je sebab pada malam tu tersembunyi, tak nampak. Okay. Yang ke-8, hadis Abu Hurairah. Saf wanita yang terbaik di belakang, yang terburuk di depan. Nombor 9, hadis Abu Hurairah. Tasbih untuk lelaki, maksud nak tegur imam. Tasbih untuk lelaki dan bertepuk untuk perempuan. Yang ke-10, ucapan Aisyah. Jika Nabi mengetahui apa yang akan dilakukan oleh kaum wanita, pasti baginda melarang mereka ke masjid. Nombor 11, hadis Aisyah. Jihad kaum wanita adalah dengan haji dan umrah. Nombor 12, hadis riwayat Tirmizi. Wanita adalah aurah. Jika ia keluar, syaitan akan memimpinnya.
Nombor 13, mungkin pernah dengar hadis-hadis ni disebut oleh pihak-pihak tertentu. So apa sebenarnya konteks hadis tu? Ini yang dibahaskan oleh profesor ni. Tapi tak ceritalah ni kan. Hadis perbuatan Rasulullah dengan Fatimah radhiyallahu anha. Yang lebih baik untuk wanita ialah dia tidak melihat lelaki dan lelaki tidak melihat dirinya juga. Kena duduk bersembunyilah yang kata lain. 14. Hadis Fatimah binti Qais. Dia diceraikan oleh Abu Umar bin Hafs. Lepas tu dia dilarang untuk duduk kat rumah Ummu Syuraik sebab dekat rumah tu para sahabat lelaki sentiasa berkunjung. So dinasihatkan tinggal dengan Abdullah ibnu Umi Maktum. Macam kelakar kan. Sekejap tak boleh walaupun Umi Maktum tu buta kena juga ada tabir. Tapi Fatimah ni dinasihatkan pergi sana sebab dalam hadis tu dikatakan kamu boleh menanggalkan pakaianmu, bukanlah semua, menanggalkan supaya tak nampak aurat, senanglah, lebih bebas dari segi aurat berbanding dengan duduk dekat rumah Ummu Syuraik tu. Kalau tersilap sikit nampak betis, nanti lelaki-lelaki ada macam tu. Jadi kenapa macam tu? Kenapa ada dua hadis ni? Berkenaan Abdullah ibnu Umm Maktum tapi dia punya arahan tu berbeza. Nombor 15, hadis Ibnu Abbas tentang Fadal bin Abbas, dia melihat wanita. Fadal bin Abbas ni dia handsome. Lepas tu dia menunggang unta dengan Rasulullah satu hari. Lepas tu dia tengok seorang perempuan cantik, lama dia tengok. Kemudian Rasulullah bila nampak dia tengok lagi, Rasulullah pun pegang dagu dia memalingkan daripada wajah wanita itu. Hadis tu digunakan untuk mengatakan bahawa wanita ni fitnah. Sebenarnya kesian juga dengan perempuan ni. Terutamanya perempuan cantik kan. Sebab perempuan cantik ni lah yang banyak ujian dia. Banyak sangat ujian dia. Okay, pendapat-pendapat pihak tertentu. Okay, apa dia? Yang maknanya ni huraian lah daripada apa benda yang dicakap pada bahagian A tadi. Okay, first, perlibatan wanita dalam sosial menodai kesucian. Pertemuan wanita dengan lelaki hanya dibolehkan dalam keadaan darurat. Ketika tak adanya pertemuan yang wajar. Betul ke ada keperluan? Ke tak ada keperluan pun sebenarnya? Okay, bertemunya lelaki dengan wanita adalah pintu fitnah kerana di antara lelaki dan wanita ada tarikan. Ini pendapat-pendapat dan yang telah dibahaskan dengan perbahasan-perbahasan yang sangat mantap. Kelima, para ulama mengawal pergaulan lelaki dengan wanita sebab maraknya pergaulan ini dalam masyarakat barat. So ini dia punya assumption. Para ulama tak discuss sangat benda ni sebab walaupun dalam sirah tu longgar, ni dia orang kata, walaupun dalam sirah tu longgar, tapi disebabkan masyarakat barat tu dah teruk, jadi kita kena rigidkan orang Islam juga. Okay. Keenam, ada teks yang membolehkan pertemuan lelaki dan wanita. Tapi itu sebelum turun ayat hijab. Ketujuh, ada teks yang membolehkan pertemuan lelaki dan wanita, tapi itu sebelum masyarakat rosak. Okey, so itu bahagian pertama ataupun fasal yang pertama. Saya masa dah habis ni, macam mana boleh ke saya teruskan lagi? Dr. Alwani? Ya, boleh saya teruskan lagi ke? Masa, kalau ikutkan masa sudah habis. Ya betul, tak apa. Kita boleh beri masa tambahan kepada Dr. Alwani. Mungkin Terima lagi kasih. 4 minit insyaAllah. Okey, insyaAllah 5 minit lah boleh, 5 minit boleh. Okey, insyaAllah cukup. Lepas tu ini adalah fasal yang kedua. Fasal kedua ni ada 3 perkara. Pertama, 11 dalil. Bahawa ayat tentang mintalah dari belakang tabir tu khusus untuk isteri-isteri Nabi sahaja. Okey. Kemudian bahagian kedua, pendapat para ulama tentang ayat berkenaan, dan bahagian ketiga, 3 hujah kekhususan tabir menurut ilmu usul fiqh. Inilah 11 ayat tu. Ni dibahaskan secara poin ni apa yang berlaku sebelum, selepas ayat tabir tu, pengkhususan tu dinyatakan dalam hadis, teks lain, permohonan jihad
isteri Nabi ditolak, kemudian haji isteri Nabi terpisah orang lain, sama je. Para isteri Nabi sahaja bertabir, wanita sahaya tidak, hamba-hamba sahaya tak ada bertabir. Tabir tak wajib pun atas puteri-puteri Nabi SAW. Sahabat bertemu kaum lelaki tanpa tabir. Rasulullah dan para sahabat bertemu wanita pun tanpa tabir. Itulah hujah-hujah. Dan 3 hujah pengkhususan tabir kepada para isteri Nabi menurut usul fiqh. Okay, bagi hujah wajib tabir, kemudian kedudukan pengkhususan tabir, dan akhirnya adakah dalil pengkhususan Nabi berlaku pada orang lain adalah pembahasan. Bila cakap pasal pembahasan usul fiqh ni, dengan tengoklah dari segi grammar ayat dan sebagainya. Okay, akhir sekali adalah bahagian yang fasal yang ketiga dari buku ni. Ini dicerita dalam sangat. Yang ni saya tak boleh nak ringkaskan sebab dia terlampau cantik. Chapter ni, sub-chapter ni memerlukan kebijaksanaan. Okey, ni macam mana? Semalam saya dengar ceramah, kupasan Ustazah Fatimah Syarha. Beliau mengatakan bahawa banyaklah tips-tips untuk didik anak kan. Okey, jadi apa yang saya perhatikan adalah untuk kita didik anak ni sebenarnya bukan senang. Dia tak ada satu straightforward way. Tegas, pak macam tu je. Tak. Tapi dia kena ada proses. Dia kena ada macam tarik-tarik tali. Tarik macam tu lah. Jadi untuk berdepan dengan isu penjagaan maruah wanita ini, sadduz zara'i ataupun jalan untuk menyekat dosa daripada berlaku maksiat, menyekat jalan dosa ataupun maksiat, perlu dilakukan secara berpada-pada, dan itulah yang Islam telah bawa. So kita nak faham Islam yang cantik ni sebenarnya adalah Islam yang duduk pertengahan sangat. Kan? Dia tidak Islam yang buruk, hodoh, yang marah-marah. Tapi dia Islam yang rasional, mengambil kira segala aspek, mengambil kira segala faktor-faktor, kepentingan-kepentingan, keperluan-keperluan, seimbang di dalam ekosistem yang sesuai, akhir sekali memberikan laluan kepada peranan-peranan wanita tadi. So, itu yang terkandung dalam jilid ketiga. Sekian dari saya. Habis. Saya serahkan kembali kepada Amy. Itu dia Dr. Alwani, sampai terpaku bila tengok saya sambil mengikuti Dr. Alwani Ustaz ni, sambil dah rasa macam dekat dalam kuliah pula. Allahu Akbar, tengok Dr. Har pun dah masuk, insyaAllah. Nampaknya saya kira tajuk buku yang cukup baik dipilih oleh penganjur Akademi Dr. Har dan juga barisan asatizah yang saya kira lengkap melengkapi daripada jilid 1, jilid 2, jilid 3, macam kena gaya dengan orangnya. Dan sebenarnya kita ada lagi jilid 4, jilid 5, jilid 6 yang mana lepas ni kita akan ada dengan jilid 4 insya-Allah kita akan ada Ustazah Maznah Daud, jilid 5 kita ada Ustazah Fatimah Syarha, jilid 6 kita ada Ustazah Dr. Zila Sa'ari. Tapi sebelum tu, kalau semua nak tahu lagi dengan lebih lanjut berkenaan dengan siri-siri seterusnya, insya-Allah selepas ini saya akan berikan sedikit teaser